Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Mari kita belajar bersama Cikgu Tim. Bahasa Melayu Komunikasi Pendidikan Khas Tingkatan 3. Pada hari ini, Cikgu Tim akan mengajar tema 4 Khidmat Masyarakat, tajuk Unit 12 Bagai Aur dengan Tebing. Objektif PDPR kita pada hari ini ialah murid mendengar dan bertutur, murid membaca petikan dan akhir sekali murid menulis dan menjawab soalan berdasarkan petikan yang diberikan. Jom kita belajar. Kemahiran mendengar dan bertutur. Anak murid Cikgu Tim dengar dengan teliti ya. Khidmat Masyarakat Unit 12 Bagai Aur dengan Tebing. Bagai aur dengan tebing ini merupakan salah satu peribahasa ya. Mendengar dan bertutur. Bantuan kebajikan masyarakat. Jiran Haziq orang kurang upaya OKU. Haziq pergi ke Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM untuk mendapatkan maklumat tentang bantuan yang disediakan. Pegawai JKM, selamat pagi, boleh saya bantu? Haziq, saya ingin mendapatkan maklumat tentang jenis bantuan untuk OKU yang ditawarkan oleh JKM. Pegawai JKM, pihak JKM menyediakan pelbagai jenis bantuan di bawah skim bantuan kepada OKU seperti Geran Pelancaran GP, Allowance Pekerja Cacat EPC, bantuan alat tiruan dan bantuan, penjagaan OKU yang terlantar atau sakit kronik. Encik boleh rujuk risalah atau imbas QR kod ini. Haziq, baiklah. Terima kasih Encik. Pegawai JKM, sama-sama. Petikan ini menunjukkan bahawa Haziq seorang yang sangat prihatin terhadap jirannya, iaitu jirannya merupakan seorang OKU. Sebenarnya sekarang ini OKU ini diistilahkan sebagai orang kelainan upaya. Pada waktu dahulu orang kurang upaya, tetapi kini orang kelainan upaya. Seterusnya, kemahiran membaca. Mari kita baca sama-sama petikan ini. Anak murid Cikgu Tim, bolehlah membaca berdasarkan video ini. Tajuk Kehidupan Hazim. Hazim bekerja sebagai pembantu di kedai tukang jahit pakaian yang terkenal di bandar. Oleh sebab kesungguhan mempelajari kemahiran menjahit, dia dilantik sebagai tukang jahit di kedai jahit tersebut. Hazim lumpuh sebelah kaki akibat kemalangan. Hazim berasa gembira kerana majikannya seorang yang bertimbang rasa, pemurah dan baik hati. Dia juga telah belajar menjahit pelbagai fashion pakaian lelaki dan wanita. Banyak pengalaman yang ditimbanya semasa bekerja di situ. Setelah beberapa tahun bekerja di kedai jahit tersebut, dia berhenti kerana ingin membuka perniagaan sendiri. Dengan berbekalkan wang simpanan dan bantuan geran pelancaran daripada Jabatan Kebajikan Masyarakat, dia telah membuka sebuah kedai jahit. Hazim mendapat banyak tempahan daripada pelanggan. Jahitan yang kemas dan layanan yang mesra menambahkan lagi kejayaan perniagaannya. Kehidupan Hazim semakin senang. Namun, dia tidak lupa membantu orang yang susah. Kemewahan yang dicapainya kini adalah atas usaha yang tidak pernah mengenal erti putus asa. Jadi berdasarkan petikan ini, Hazim ini merupakan seorang OKU ya, orang kelainan upaya kerana lumpuh sebelah kaki akibat kemalangan. Tetapi Hazim merupakan seorang yang rajin dan sentiasa berusaha sehingga berjaya. Anak murid Cikgu Tim, bolehlah membaca berulang kali ya petikan ini. Kemahiran menulis.
Jadi, berdasarkan petikan tersebut, terdapat 3 soalan yang perlu anak murid Cikgu Tim jawab. Kesemua soalan tersebut, jawapannya terdapat pada petikan dan petikan tu pun Cikgu Tim dah warnakan bagi memudahkan anak murid Cikgu Tim menjawab soalan tersebut. Anak murid Cikgu Tim hanya perlu memilih yang mana satu perkataan yang Cikgu Tim telah warnakan itu bagi menjawab ketiga-tiga soalan tersebut. Seterusnya, kata adjektif. Apa ya kata adjektif? Kata adjektif merupakan perkataan yang menerangkan sifat atau keadaan sesuatu kata, nama atau frasa nama. Kata adjektif juga dikenali sebagai kata sifat. Kata sifat tu pula apa ya? Mari Cikgu Tim terangkan. Jadi, kata adjektif, contoh ayat, bangunan itu tinggi, gadis itu cantik, masakan itu lazat. Jadi, perkataan yang berwarna ungu itu adalah kata adjektif, iaitu kata sifat. Dan terdapat beberapa jenis kata adjektif, iaitu kata adjektif sifatan. Contoh, baik, cerdik, jahat, lemah, berani, takut, sihat dan kuat. Kata adjektif warna merujuk kepada semua warna yang ada, iaitu biru, putih, merah, hitam, ungu, kelabu, jingga dan sebagainya. Kata adjektif ukuran pula, contohnya panjang, pendek, besar, kecil, tinggi, rendah, nipis dan sebagainya. Kata adjektif bentuk pula, bulat, lepeh, bujur, lonjong, bengkok, lurus, bundar. Kata adjektif waktu, contohnya baharu, lama, silam, lampau, awal, lambat, cepat. Kata adjektif jarak, jauh, dekat, hampir, nyaris. Kata adjektif cara, deras, lambat, lincah, gopoh, jelas, sering. Kata adjektif perasaan, suka, benci, rindu, gembira, kasih, sayang, ragu. Kata adjektif panca indera, manis, sedap, lazat, masam, pahit, lemak dan masin dan sebagainya. Sebenarnya ada banyak lagi contoh-contoh kata adjektif tersebut, tetapi hanya diberikan sebahagian sahaja. Jadi, kata adjektif itu merupakan kata sifat yang menerangkan sifat atau keadaan sesuatu benda ataupun kata nama. Contohnya, anak murid Cikgu Tim yang rajin mengikuti kelas PDPR ini, sifatnya, kata adjektifnya ialah rajin. Tetapi, bagi anak murid Cikgu Tim yang ada masalah, tak dapat nak mengikuti kelas PDPR Cikgu Tim, kata adjektifnya ialah malas. Contohlah ya. Contoh. Seterusnya, kemahiran menulis. Bahasa Melayu tidak boleh dipisahkan daripada kemahiran membaca, kemahiran mendengar, kemahiran menulis. Jadi, anak murid Cikgu Tim perlu lengkapkan ayat berdasarkan gambar. Jadi, kita lihat petikan apa yang berkenaan dengan kemahiran menulis. Berikut merupakan petikan tersebut. Jadi, berdasarkan gambar tersebut, iaitu bantu ibu. Swilin membantu ibunya menyediakan makanan untuk diberikan kepada sebuah rumah kebajikan. Terdapat 5 ayat di situ. Jadi, berdasarkan kata adjektif yang telah Cikgu Tim terangkan sebentar tadi, anak murid Cikgu Tim perlu melengkapkan ayat tersebut dengan mengisi ruangan kosong berdasarkan kata adjektif yang paling sesuai dan tepat. Okey, jadi ada 5 ayat di situ. Seterusnya, bina ayat berdasarkan rangkai kata yang diberikan. Terdapat 3 gambar di situ dan 3 ayat yang perlu dibina. Yang pertama, kenduri kendara. Yang kedua, memberikan sumbangan. Dan yang ketiga, mengagihkan makanan. Cikgu Tim berikan satu contoh ayat. Saya menghadiri kenduri kendara yang menghidangkan pelbagai juadah yang enak. Juadah yang enak tu maksudnya juadah yang sedap. Jadi ada 2 lagi ayat di situ. Anak murid Cikgu Tim perlu tulis ayat tersebut, iaitu memberikan sumbangan dan mengagihkan makanan. Oleh yang demikian, tugasan seperti biasa adalah berupa Google Form. Murid membaca petikan, sebelum jawab mesti baca petikan. Yang kedua, murid menulis dan menjawab soalan Google Form tersebut. Yang ketiga, murid menghantar tugasan
Setelah menghantar tugasan, selesai. Itu sahaja. Oleh yang demikian, sekian sahaja PDPR Cikgu Tim pada hari ini. Jangan lupa ya buat tugasan PDPR dan hantar. Dan akhir sekali, sila kongsi dan subscribe YouTube Cikgu Tim untuk mengikuti PDPR yang seterusnya. Sehingga bertemu lagi pada masa akan datang. Sila kekal berada di rumah. Kita jaga kita. Bye.